Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Luqman Hakim bin Suhaimi, nombor matrik A174132, ingin menerangkan beberapa perkara mengenai COVID-19. Yang pertama ialah apakah COVID-19? COVID-19 merupakan pandemik atau dikenali sebagai nama lainnya ialah pandemik coronavirus. Penyakit ini berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk. Penyakit ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan serta diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 30 Ogos 2020, lebih daripada 25.3 juta kes COVID-19 telah dilaporkan di lebih daripada 188 buah negara dan wilayah. Seterusnya ialah kesan penyakit berjangkit coronavirus ini terhadap ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan semua individu lapisan masyarakat tidak dibenarkan keluar melainkan urusan penting sahaja. Dalam pada itu telah menyebabkan kesan-kesan sampingan seperti penurunan KDNK 2020 Malaysia sebanyak 0.7% disebabkan oleh kesan yang diambil bagi membendung penularan penyakit berjangkit tersebut. Yang kedua ialah jangkaan pertumbuhan keseluruhan KDNK bagi tahun 2020 ialah sebanyak negatif 4.7% sahaja. Dan ketiga ialah bagi pengusaha-pengusaha kecil telah menyebabkan sehingga 66% perniagaan mengalami penurunan permintaan yang drastik. Yang keempat ialah menyebabkan kesukaran usaha untuk mempertahankan perniagaan yang sedia ada. Yang kelima, antara kesan lain ialah telah menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Seterusnya, antara perkara yang boleh dilakukan untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 ini ialah lakukan saringan. Sekiranya kita mempunyai simptom-simptom seperti demam, diri merasakan kurang selesa ataupun mual dan sebagainya, kita boleh melakukan saringan untuk memastikan sama ada kita bebas ataupun berpenyakit COVID-19 ini. Yang kedua, kuarantinkan diri seperti mana perintah kerajaan untuk Perintah Kawalan Pergerakan supaya kita terus kekal di rumah. Dan yang ketiga, memakai topeng muka sekiranya kita perlu keluar untuk membeli barang-barang keperluan. Yang keempat, kekal berada di rumah ataupun stay at home. Yang kelima, sentiasa berada dalam keadaan yang bersih di rumah dan di luar rumah. Dan yang keenam, sekiranya kita perlu untuk keluar, kita perlulah memastikan jarak antara satu sama lain sebanyak 1 meter. Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan ramai yang terseksa seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Dengan itu, kerajaan melaksanakan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin. Pakej yang berjumlah 250 bilion ini dijangka akan dapat membantu meringankan beban rakyat dan komuniti perniagaan. Daripada jumlah tersebut, 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, manakala 100 bilion untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana, dan 2 bilion untuk memperkukuhkan ekonomi negara, manakala
20 bilion lagi telah diumumkan dalam pakej rancangan sebelum ini. Okey. Kesan COVID-19 kepada ekonomi dunia. Di luar angka pengangguran Amerika Syarikat, Jerman mengatakan pengeluaran perindustrialnya turun 9.2% bulan ke bulan pada Mac, sementara Perancis merosot sehingga 6.2%. Amerika Syarikat menyatakan bahawa 3.2 juta orang 2 juta lagi orang mengemukakan faedah pengangguran minggu lalu. Ini menunjukkan bahawa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang dilakukan kebanyakan negara telah menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jerman dan Perancis pula melaporkan defisit besar dalam pengeluaran industri serta output komoditi. Britain pula menjunam sebanyak 14% tahun ini. Seterusnya saya akan ceritakan mengenai kesan COVID-19 ini kepada ekonomi Malaysia. Indeks pelapor ataupun IP menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan dan kitaran perniagaan tempatan yang secara terus menunjukkan implikasi COVID-19 kepada ekonomi dalam negara. Berdasarkan laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, IP merosot lebih jauh kepada negatif 5.5%. Manakala indeks harga pengguna pula menunjukkan kuasa beli rakyat dan implikasi COVID-19 kepada kadar inflasi negara. Bagi indeks harga pengguna pula menurun sebanyak 2.9% pada Mei 2020 kepada 117.9 berbanding 121.4 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Seterusnya saya akan menceritakan kesan COVID-19 terhadap rakyat Malaysia. Ramai yang tidak bekerja dan tinggal di rumah dan ada yang tidak memperoleh pendapatan khususnya yang bekerja di sektor awam. Masih ramai pekerja asing yang masih bekerja di sektor kritikal termasuk di kedai runcit dan semerika serta stesen minyak di Malaysia, khususnya di semenanjung Malaysia. Dan ini menyebabkan rakyat Malaysia yang lain ataupun bumi putera yang lain menyebabkan kehilangan pendapatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.